Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Perkara yang seterusnya yang perlu kita ambil perhatian, iaitu kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu memuji ataupun disebut sebagai pujian. Memuji dekat sini artinya memuji dengan berlebih-lebihan. Bukan tak boleh nak puji, boleh, tetapi yang dilarang di sini iaitu memuji dengan berlebih-lebihan. Sesuatu perkara pun tuan-tuan, mana-mana sekalipun yang berlebih-lebihan memang tidak dianjurkan, tidak digalakkan. Tak? Kalau dari segi makanan pun, gula pun kalau lebih pun masalah juga. Garam pun lebih pun masalah. Pun puji pun berlebihan pun bermasalah. Maka maksud memuji, adapun memuji di sini iaitu memuji secara berlebih-lebihan. Maka bila memuji secara berlebih-lebihan, maka dia mendatangkan kebinasaan. Maka di sini kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, ada 6 kebinasaan yang apabila dipuji lebih, berlebih-lebihan. Yang mana 4 kebinasaan atas yang memuji. Ada 6 kebinasaan dalam memuji berlebih-lebihan ini, maka 4 kebinasaan itu kepada yang memuji dan 2 kebinasaan itu kepada yang dipuji. Jadi semua sekali ada 6 kebinasaan apabila memuji dengan berlebih-lebihan. Maka kebinasaan yakni yang pertama, bahawasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia pada memuji itu, maka jatuh ia ke dalam dusta. Yang pertama, kadang-kadang dengan berlebih-lebihan memuji ni, hatta nanti sampai satu ketika bila dia memuji dengan berlebih-lebihan, ketika memuji itu menyebabkan dia berlaku dusta, menyebabkan dia berdusta, dia jatuh ke dalam dusta, iaitu berbohong. Dia puji sampai berlebih-lebihan, maka mengakibatkan terlalu berlebihan dalam pujian, ketika mana memuji menyebabkan dia itu dalam keadaan berdusta. Ini kebinasaan yang pertama. Puji bagus dah tu, tapi bila lebih-lebih tuan-tuan, maka masuk kepada pembohongan, masuk kepada pendustaan. Maka itu bukan satu perkara yang hak, bukan satu perkara yang benar, bahkan mendatangkan dosa. Yang kedua, bahawasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih akan yang dipujinya, pada ketika tiada kasih ia akan dia pada batin, maka jatuh ia ke dalam riak. Kadang-kadang dia menunjukkan yang dia suka kepada orang yang dipuji, sedangkan dalam hati dia sebenarnya jauh beza tuan-tuan. Apa hak yang dipuji tersebut, yang dalam hatinya tak sama. Kadang-kadang dia terlalu berlebih-lebihan dalam pujian, dia memuji secara berlebih-lebihan. Kadang-kadang menunjukkan, nampak zahir dia puji itu sampai berlebih-lebihan, sampaikan nampak zahir dia suka kepada orang yang dipuji, sedangkan dalam hatinya sebenarnya dia sikit pun tak suka kepada orang yang dipuji tersebut. Pada ketika itu kata ulama, dia telah melakukan riak. Riak ni menunjuk, dia nak tunjukkan orang supaya orang nampak. Dia memuji satu orang yang mana bila sampai berlebih-lebihan memuji, maka mengakibatkan sebenarnya
yang dia puji tu tak sama hak dalam hati dia, sebenarnya dia tak suka, maka ini boleh menyebabkan pada ketika itu dia telah melakukan riak. Syaitan cerdik tuan-tuan, syaitan pandai. Nampak puji bukan tak boleh puji, tapi di sana juga syaitan boleh masuk, maka timbullah perasaan riak, ataupun dia telah melakukan riak. Ra'a, nak tengok orang tengok, nak apa yang hak dia buat tu nak supaya orang tengok, tu yang namanya riak. Tu yang namanya riak. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang disebut oleh satu orang ulama sufi, dia kata apa, bila satu orang dia melakukan sesuatu untuk orang, supaya orang perlihatkan apa yang dia buat, maka itu riak. Dan juga bila dia meninggalkan sesuatu pun sebab kerana orang, maka itulah riak juga. Itulah riak. Sebab tu hati-hati, apa jua sekalipun kita buat pun lillahi ta'ala, tinggal pun lillahi ta'ala. Buat pun kerana Allah, tinggal pun kerana Allah. Jangan ada sekelumit pun untuk makhluk, untuk manusia dan sebagainya. Semua Allah, semua untuk Allah. Ilahi antal maksudi wa ridaka matlubi. Ilahi antal maksudi, hidup kita kena tahu maksud hidup kita adalah untuk Allah. Ilahi antal maksudi, hidup kita adalah untuk Allah. Tu kena tahu maksud. Kalau tak tuan-tuan, habis pemikiran kita, kelakuan kita, tindakan kita, amalan kita. Bila tak tahu maksud hidup atas dunia ni, habis. Tak ada nilai tuan-tuan. Lepas tu kata ulama, ilahi antal maksudi, apa jua sekalipun Allah Ta'ala itu maksud kita. Wa ridaka matlubi, dan kita hanya tuntut redha Allah, bukan redha manusia, bukan redha makhluk. Hanya tuntut redha Allah. Itu yang paling utama sekali. Apa jua sekalipun buat, kita minta redha Allah. Kita tuntut apa yang kita buat atas dunia ni, tuntut hanya redha Allah. Bila kita faham maksud kita hidup atas dunia dan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut, selesai tuan-tuan. Selesai. Artinya tuan-tuan, usia yang Allah Ta'ala beri, umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun tu tak sia-sia. Kita tahu maksud hidup kita, senang arah tuju tuan-tuan. Dia tak mudah lari elemen ke dan sebagainya. Dan kemudian kita tuntut hanya apa yang kita buat semua nak dapat redha Allah, bukan nak dapat redha manusia pun sekalipun. Itu yang kita nak tuan-tuan, duk hadamkan, duk pasakkan dalam pemikiran kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Ilahi antal maksudi wa ridaka matlubi. Dan kebinasaan yang ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinkannya. Kadang-kadang dia puji itu sesuatu yang dia sendiri dia tak yakin. Dia hak puji orang terlalu berlebih-lebihan sangat, sehingga kan menjadikan apa yang dipuji itu sesuatu yang dia sendiri pun tak yakin. Dia sendiri pun tak yakin. Ini yang jadi masalah tuan-tuan. Macam dia tak percaya apa yang disebut tu, dia puji kepada satu orang tersebut. Seperti contoh, berkata ia orang yang memuji bahwasanya si anu adil atau wara'. Dia kata si fulan ni adalah seorang yang adil, si fulan ni satu orang yang wara'. Dia puji tu. Dia puji satu orang ni adil, orang ni wara'. Dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinkannya, atau lain-lain lah. Orang ni dia puji dia ni kaya, dia ni pemurah, dan sebagainya, apa-apa jua sekalipun. Sedangkan yang tiada diyakinkan dia, sedangkan dia sendiri pun tak yakin tuan-tuan, apakah betul-betul hak yang dipuji itu
kepada orang tersebut, orang tu betul-betul adil ke? Orang tu betul-betul warak ke? Orang tu betul-betul pemurah ke? Orang tu betul-betul baik hati ke? Dia sendiri pun tak yakin tentang apa pujian yang dipuji kepada orang tersebut. Maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan aturan. Apa maksudnya? Apa yang dia cakap tu sebenarnya tak betul lah, tak benar. Itu masuk ketiadaan aturan, maknanya tanpa cara yang betul, tanpa cara yang benar. Cakap-cakap pujian yang macam ini termasuk daripada berkata-kata tanpa cara yang betul, ketiadaan aturan yang benar. Dan memuji seseorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seorang yang lain, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang laki-laki ni dia puji satu orang yang lain, yang mana dia puji satu orang lain tu betul-betul depan Nabi SAW. Depan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, waihaka. Tu tuan-tuan baris tu dia ya ha tu dia terlindung titik, ada titik ya. Waihaka qata'ta unuka sahibika. Tu ada jatuh baris tu, sahibika. Waihaka, kasihannya kamu. Waihaka qata'ta unuka sahibika, artinya kasihan akan dikau, kasihannya kamu, kata Nabi SAW. Kepada siapa? Yang orang puji tadi, dia puji satu orang di hadapan Nabi SAW, lalu Nabi tegur. Waihak. Nabi kata, kasihan kamu, telah engkau potong leher kawan engkau. Nabi tegur, tuan-tuan. Nabi kata, qata'ta unuk sahibik, kamu telah memotong leher kawanmu. Sebab apa? Kamu puji dia ni dengan memuji berlebih-lebihan. Nabi kata, waihak, kesian kamu, kamu telah potong leher kawan kamu. Sebab tu hati-hati, jangan duk bagi kawan duk puji kita lebih-lebih. Maksudnya dia potong leher kita, tuan-tuan. Kita pula bukan main kembang semacam, pantang dipuji. Tak? Pantang dipuji, hak puji lagi. Tak, esok minta lagi, pujilah lagi. Tak, bahaya, tuan-tuan. Hak puji ni sampai berlebihan. Kata Nabi SAW, seolah-olah dia potong leher kita. Dia potong leher kita. Sebab tu, tuan-tuan, ulama-ulama yang muhakkikin, yang dia tahu hakikat sebenarnya, tuan-tuan, hak puji ni bila berlebihan ni mainan tipu daya syaitan. Lepas tu dia pantang, memang tak suka dipuji. Memang pantang tak suka dipuji, tuan-tuan. Tak. Kalau boleh empuk je orang yang puji tu. Memang tak suka, tuan-tuan. Bahaya. Mainan syaitan dekat situ. Sebab tu bila Nabi SAW tegur satu orang, dia puji satu orang lain terlalu berlebihan, Nabi kata, kesian kamu ni, kamu duk potong leher kawan kamu. Kamu duk potong leher kawan kamu. Ini teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kebinasaan yang keempat, bahwasanya yang memuji itu menjadikan ia akan yang dipujinya itu sukacita. Yang seterusnya, orang yang dipuji menjadi suka. Menjadi suka. Siapa tak suka puji? Tuan-tuan suka puji? Orang puji suka? Suka tak? Orang keji? Tak suka. Itu kata ulama, dalam hati masih ada lagi hubbud dunia. Kalau orang puji hak suka, orang keji tak suka, marah, hati tu masih lagi ada hubbud dunia, masih lagi ada cinta dunia. Tak? Tanda dalam hati satu orang itu tak ada hubbud dunia, puji pun tak ada apa-apa, keji pun tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dia puji pun
dan tak menggembirakan dia, tidak meningkatkan iman dia, dia keji pun saja je. Tak melemahkan semangat dia, iman dia, tak ada apa-apa, tak ada kesan. Puji keji bagi dia sama. Macam mana tuan-tuan? Boleh? Kena usaha. Kena usaha. Kalau kita orang keji, orang hina, orang ngumpat, orang cerita belakang kita dan sebagainya, kita dengar, kita marah, masih lagi dalam hati tu ada hubbud dunia. Masih lagi ada hubbud dunia. Kalau kita ada orang khabar dengan kita, Ji, ada orang tu dia cerita dekat belakang Haji, dia buat fitnah dengan Haji. Macam mana, Ji? Biarlah. Biar, dia kata. Biarlah. Dia pun ada mulut, dia boleh cakap. Nanti mati habis Bila fitnah ke, orang hina, orang keji, orang apa hak cakap benda tak baik dengan dia, dia saja tuan-tuan, tak ambil kisah pun, tak ambil pot lah budak cakap. Nampak? Hatinya tuan-tuan tak ada pun cinta, kasih kepada dunia. Itu ukuran ataupun penanda aras. Sebab tu kita sendiri jangan pandang orang tuan-tuan. Kalau kita belajar tasawuf ni, hukum ni hak pada diri kita sendiri, bukan pada orang. Bukan pada orang, hak pada diri kita sendiri, untuk kita, bukan untuk orang. Dia tengok siapa marah tu, kena marah, kena keji, kena maki, kena fitnah, dia marah, dalam hatinya ada dunia. Padahal dia tak tahu dia sendiri pun ada. Tak. Sebab tu tuan-tuan, kata ulama bahawasanya kita hidup atas dunia ni ada macam-macam musim tuan-tuan. Ada musim tak kala yang mana, ada musim pujian. Ada pula musim tuan-tuan, musim kejian. Ada pula musim marah. Musim marah menyebabkan kita marah, menyebabkan kita suka bila mana dipuji. Ada musim kadang-kadang kita di atas, ada musim kadang-kadang di bawah. Kehidupan atas dunia ni tuan-tuan, dia banyak musim. Dia banyak musim. Hati satu orang bersih hanya ada Allah. Musim macam mana sekalipun, hanya dia minta redha pada Allah. Dia tak kira lah orang suka ke tak suka ke, yang penting dia dapat redha Allah. Dia dapat redha Allah. Dia tidak mengharapkan redha kepada makhluk, kepada sesiapa sekalipun. Nampak? Lepas tu bila mana satu orang yang memuji, menjadikan orang yang puji, orang yang dipuji tu, dia jadi apa? Dia jadi sukacita. Maknanya dia jadi suka lah, gembira dengan pujian tersebut. Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Kadang-kadang orang tersebut adalah orang yang zalim. Kadang-kadang adalah orang yang zalim. Kadang-kadang kita tak perasan. Maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya. Dengan perbuatan tersebut, dia puji, puji, menjadikan orang yang dipuji itu suka, gembira, sukacita. Dengan perbuatan tersebut, dia telah berdosa. Sebab apa? Kerana menggembirakan hati orang yang zalim. Sebenarnya tidak pun, tapi dia buat begitu. Sukalah tuan-tuan orang puji kan. Kerana perbuatan tersebut dia telah berlaku dosa. Sebab apa? Dia menggembirakan ataupun menyukakan hati orang yang zalim. Maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya. Sabda Nabi SAW, innallaha yaghdabu iza mudihal fasik. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala sungguhnya marah ia apabila dipuji akan orang yang fasik. Sesungguhnya Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah apabila orang fasik dipuji. Orang fasik ni apa tuan-tuan? Orang fasik ni orang yang berdosa. Orang berdosa, orang yang tak semayang, orang yang tak tutup aurat, orang yang langgar perintah Allah, itu orang berdosa. Itu disebut orang fasik. Disebut orang fasik, orang yang berdosa. Lepas tu kita itu 27 Rejab kita sambut ingat peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj. Kata ulama, satu orang bila dia tolak
tak percaya peristiwa Mi'raj, iaitu diperjalankan kepada Nabi SAW naik ke langit, dia tolak tuan-tuan, dia tak percaya Nabi naik ke langit dalam peristiwa Isra' Mi'raj tersebut, maka dia jadi orang fasik. Dia jadi orang fasik. Sebab apa? Sebab ayat tentang Mi'raj itu adalah ayat yang Allah Ta'ala sebut bukan secara jelas, tetapi secara kiasan. Dalam surah An-Najmi, wan najmi iza hawa, sampai ayat yang ke-18. Itu cerita sebenarnya kiasan tentang Mi'raj Nabi SAW. Tapi kalau dia tolak peristiwa Isra', maka dia jadi kafir. Dia jadi kafir. Sebab apa? Sebab peristiwa Isra' itu perjalanan bumi, jelas terang secara direct Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra'. Subhanallazi asra bi'abdihi sampai habis, jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra'. Siapa tolak, kafir. Perjalanan bumi lah. Tapi kalau dia tolak, tak percaya perjalanan langit, hanya kata ulama hukumnya fasik, berdosa lah. Fasik ni dia dapat dosa besar. Dosa besar. Tak. Kalau buat fasik pun tuan-tuan, kita jadi orang fasik pun tak guna tuan-tuan dalam kehidupan kita. Kerana fasik ini sangat-sangat dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sangat murka, sangat marah apabila orang fasik dipuji. Lepas tu nak puji kena tengok. Ini dipuji orang yang tak semayang, orang mabuk, orang tak tutup aurat. Tak apa Ustaz. Tak, dia walaupun tak tutup aurat tapi hati dia baik. Tak apa Ustaz, dia tak semayang tak apa, yang penting hati baik. Kan biasa pernah dengar kan. Tak, jangan pandang saya macam itu Ustaz, walaupun macam saya macam ni tapi tetap hati saya baik. Hak zahir tu tuan-tuan gambaran bagi dalaman. Zahir tu gambaran bagi dalaman tu. Tak, yang mana hak itu yang di luar, itulah yang berada hak dalam tu. Cerminan dalam tu. Cerminan dalam tu. Sama yang dizahirkan apa yang ada di luar. Dia tak boleh berpura-pura tuan-tuan. Dia tak boleh duk berlakon. Itu yang digambarkan apa yang ada di dalam, maka dizahirkan dalam kelakuan ataupun amalan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan berkata Hasan rahimahullahu ta'ala, dan berkata Hasan rahimahullahu ta'ala, Hasan apa ni? Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, Hasan Basri. Hasan Basri ni dia nama dia Hasan bin Yasar sebenarnya. Nama sebenarnya Hasan bin Yasar Al-Basri. Dia ni golongan tabi'in yang cukup masyhur, cukup terkemuka tuan-tuan. Biasa pun kita dengar kan, Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri. Jadi kata Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik. Siapa yang mendoakan orang yang fasik, orang yang berdosa ni, yang langgar perintah Allah Ta'ala dan sebagainya, dengan berkekalan hidup, maka sungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Siapa yang mendoakan supaya orang fasik ni hidup berkekalan, didoakan satu orang yang langgar perintah Allah Ta'ala ni supaya hidup panjangkan umur, hidup berkekalan tu duk minta panjang umur lah, maka sesungguhnya dia telah suka jika maksiat dilakukan kepada Allah. Na'udzubillah, terpalit pada dia sekali, padahal dia tak buat maksiat tersebut. Yang orang fasik tersebut, dia langgar perintah Allah Ta'ala. Contoh, dia tinggalkan semayang, yang dia ni semayang, tapi bila mana dia doakan kepada orang fasik ni, artinya dia suka kepada maksiat yang dibuat oleh orang tu, yang dibuat maksiat tersebut kepada Allah Ta'ala.
Dia sekali suka tuan-tuan. Dia suka bahawa jika maksiat dilakukan kepada Allah Ta'ala, na'udzubillah, jangan. Sebab tu hati-hati dalam kita memuji. Dalam kita memuji kena hati-hati. Maka orang yang zalim, yang fasik, sayugianya hendaklah bahawa dicela akan dia, supaya kurang gemarnya, kurang sukanya pada zalim. Sepatutnya tuan-tuan, apa tindakan sepatutnya? Tindakan sepatutnya apa? Orang zalim yang fasik ni sepatutnya dicela, bukan dipuji. Itu yang sepatutnya. Tak? Kata Syekh Musannif rahimahullah ta'ala, orang yang fasik ni apa? Patutnya dicela, bukan dipuji. Supaya apa tuan-tuan? Tujuannya tak lain dan tak bukan supaya duk kurang gemar dia, iaitu duk kurang kepada sikapnya suka untuk kezaliman dan kefasikan. Tu tujuannya. Bukan duk hina dia, itu bukan hina dia apa yang dia buat, tak. Supaya duk cela dia, supaya dia tidak suka kepada melakukan kezaliman ataupun melakukan kefasikan. Yang dia tinggal semayang tu fasik tu. Supaya jangan ditinggal semayang. Itu tujuan dicela, bukan dipuji. Kalau dipuji, makinlah lagi dia tak semayang. Awak ni baguslah, walaupun tak semayang tapi kaya dah. Habislah tuan-tuan, makin besar lah. Betul, memang saya memang tak semayang, tapi alhamdulillah kaya-kaya. Awak semayang nampak miskin. Tak. Makinlah dia tak semayang tuan-tuan. Tak, heranlah kawan tengok awak ni. Tak, walaupun tak semayang tapi Masya Allah, hidup senang lenang. Hidup senang lenang. Habislah tuan-tuan. Patutnya dicela orang yang macam ini. Supaya apa? Supaya dia dapatlah semayang, supaya dia jangan buat benda yang fasik, benda yang zalim dan sebagainya. Sebab tu hati-hati dalam kita memuji, kena tengok. Jangan hak memuji kepada orang yang zalim ataupun orang yang melakukan kefasikan. Nanti hak silap-silap kita dapat sebakul sekali tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan fasik itu dan adapun yang dipuji. Yang tadi sambung tadi tuan-tuan, supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasik itu. Dua perkara tujuan itu dicela, supaya ditinggalkan kezaliman ataupun ditinggalkan kefasikan itu. Dan adapun yang dipuji, maka salah satu daripada dua kebinasaannya, bahawa terjadi padanya takabur dan ujub. Ni dua kebinasaan untuk orang yang dipuji. Dua kebinasaan ni pula kepada siapa? Untuk orang yang dipuji. Menjadi sebab untuk dia mendapat sifat apa? Mendapat takabur. Takabur apa? Sombong. Dan ujub. Ujub ni rasa pelik dengan diri dia. Kalau dia puji lebih-lebihan tuan-tuan, dengan pujian berlebih-lebihan tersebut menyebabkan orang yang dipuji itu ada takabur, ada sombong. Dia makin sombong, dia makin up lagi tuan-tuan. Lepas tu jangan lebih-lebihan. Jangan lebih-lebihan. Dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan makin dia tu nanti jadi ujub, rasa pelik. Kawan tengok awak ni bagus betul lah, macam mana boleh satu hari duk baca Quran sampaikan 3 juzuk. Yang kena puji pun tuan-tuan dalam hati, aku pun pelik juga timbullah ujub. Dia tak pandang semua tu yang dia dapat amal, dia dapat baca Quran, dia dapat zikir, semua daripada Allah. Nampak bahaya tu. Sampaikan dia sini tuan-tuan dapat ujub. Itu orang dipuji tu, orang yang memuji tu menyebabkan orang tu dapat ujub, dapat dosa. Ataupun dia menyebabkan dia makin takabur, sombong. Dia punya kawan memang bukan setakat 3 juzuk, sebenarnya kawan ni 5 juzuk. Makin up lagi tuan-tuan, makin up lagi. Hati-hati, jangan terlalu berlebih-lebihan dengan memuji. Tengok orang, kena tengok orang juga. Contoh dia masuk acara lompat tinggi lah, contoh lompat tinggi.
Dia lompat dah tinggi dah tu tuan-tuan, kita memuji, baguslah awak tinggi macam ni pun boleh lompat. Dia makin tinggikan lagi. Lala patah kaki. Nampak? Lepas tu tak boleh berlebihan, menyebabkan orang yang dipuji tu nanti dia jadi sombong, dia jadi bongkak, dia jadi takabur dengan apa yang dia ada, kelebihan tersebut. Itu mainan syaitan tuan-tuan, pandai. Lepas tu iblis kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api, sedangkan Adam tu daripada tanah. Aku lebih mulia. Sombong tuan-tuan, dengan kejadian dengan kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini binasa habis. Mendapat kebinasaan. Yang bermula keduanya sebab bagi binasa. Yang bermula keduanya mana? Takabur dan ujub tadi. Sebab bagi binasa, kehancuran, habis. Kedua-dua sifat ini, iaitu sifat ujub, sifat takabur, penyebab kepada kebinasaan. Kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qata'ta unuk sahibik. Nabi tegur tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kata apa? Artinya telah memotong engkau akan leher kawan engkau. Kamu telah memotong leher kawan engkau. Sebab tu jangan duk puji secara berlebih-lebihan. Hari ni kalau kawan duk puji kita lebih-lebihan tu, dia ada makna tuan-tuan. Dia ada makna. Ada udang di sebelah mi. Biasa tak puji cakap kat situ kan. Rupanya nak pinjam duit. Dia duk berlebih-lebihan. Jangan hak lebih-lebih ni bagi tahu dia, kau lebih-lebih puji ni, kau potong leher aku tau. Ini kawan apa macam ni hak potong leher aku. Jangan duk puji-puji, jangan tegur. Orang yang memuji tu jangan lebih-lebihan. Bagi tahu, menyebabkan kita nanti hati kalau boleh jaga tak apa tuan-tuan. Masalah hati kita ni kadang-kadang berbolak-balik. Tu yang suka nak jaga tu payah. Sebab tak namanya hati adalah kerana apa? Hati tu dia berbolak-balik. Al-qulub, hati tu la yusamma qulub, tidak dinamakan qulub, yakni hati, kerana hati itu dia berbolak-balik. Kejap depan, kejap belakang, kejap kiri, kejap kanan. Orang kata apa? Apa Maji? Kuih apa? Kuih talam dua muka. Dia boleh bermuka-muka tuan-tuan. Dengan orang ni lain, dengan orang tu lain, dengan orang ni lain, pagi lain, petang lain. La yusammal qalb, tidak dinamakan hati itu, melainkan hati itu dia berbolak-balik. Itu namanya qalb. Itu namanya hati. Itu yang payah kita nak jaga tu hati ni. Sangat-sangat payah tuan-tuan. Kalau betul-betul kita tak tawajuh, tak tawajuh, tak murakabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwasanya yang memuji itu menjadi ia akan yang dipujinya itu sukacita. Dia menjadi gembira lah dengan pujian tersebut. Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Betul tak? Mana? Naik atas balik tak? Okey, bawah, sebab adinya sama tu. Dan yang kedua, bahawasanya sukacita ia dengan dia. Dengan bila mana dia dapat pujian tersebut, orang yang dipuji itu gembira lah, sukacita, suka dengan pujian tersebut. Maka lemah ia daripada mengerjakan ibadah. Jadi sebab daripada pujian yang berlebihan tersebut, orang yang dipuji tersebut, kesan impak dia apa tuan-tuan? Dia akan malas, dia akan lemah untuk duk mengerjakan amal ibadah, bukan duk makin rajin lagi. Sebab itu tuan-tuan, jangan duk puji lebih-lebih, sebab boleh terkena penyakit ain. Makin dia lemah dalam nak beramal ibadah. Tak? Tuan-tuan pernah dengar tak? Ataupun pernah mengalami tengah-tengah buat kerja, tengah-tengah study, zaman-zaman belajar lah dulu contohnya, ataupun sekarang ke tengah-tengah buat kerja, tengah-tengah belajar apa semua, tiba-tiba ada kawan datang, rajin mat kau belajar, rajin nak study, terus tak jadi study orang tu. Terus tak jadi belajar. Sebabkan duk kena puji tadi.
Tu habis tuan-tuan, mood hilang. Nak mengaji, nak belajar tak ada dah. Rajin kau study Yalah, ulat buku, terus habis tuan-tuan. Dia terus jadi malas. Tak, itu nama penyakit ain. Penyakit ain. Sebab tu nak puji ni tuan-tuan kena beralas. Beralas macam mana? Nabi ajar, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Baru duk puji. Masya Allah, rajin kau mat belajar. Duk makin semangat lagi tuan-tuan. Ini kita tak main pepah je terus, habis jebatkan lemah. Orang tu tengah mengaji, kita pun puji. Rajin kau li baca Quran, berapa juzuk dah? Tak, terus dia malas nak ngaji Quran tuan-tuan. Terus malas dia nak ngaji. Itu sebab kesan tu. Sebab tu Nabi ajar kita kalau nak puji ni, beralah lah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Penyakit ini penyakit yang benar berlaku. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan ini memang banyak berlaku apabila dengan pandangan yang kita pandang, kemudian kita memuji tanpa menyebut Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, maka boleh kena penyakit ain. Pandangan ni jahat tuan-tuan. Lepas tu kita sebut Masya Allah, barang yang dikendaki oleh Allah. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi negara Arab, kebanyakan rumah orang Arab tu semua hak depan dia semua ada tulis Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kereta dia ke apa semua tulis Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ada tulis situ Masya Allah. Tak, kadang-kadang ada orang tu dia baru beli tudung baru, kawan dia pun puji, lawannya tudung. Dia bangun je, pergi sekejap je, rap tuan-tuan koyak. Rap koyak. Baru beli dah koyak. Ada orang puji lah tu. Habis tuan-tuan. Itu kena penyakit ain. Penyakit ain. Lawan ni baju awak ni, jubah beli kat mana? Jubah Haramain ni mahal. Dia bangun keluar tuan-tuan, rap koyak. Tuan-tuan perasan tak kalau orang beli kereta baru, banyaknya habis kemek apa semua, baru beli. Apa pasal kemek ni? Baru beli ni. Terlanggar tembok. Ada orang puji. Masya Allah, dia puji, cantik kereta. Baru beli ke? Baru beli. Dia undur-undur pom tuan-tuan. Tu penyakit ain. Tu penyakit ain. Lepas tu tuan-tuan hati-hati hak dalam puji, biar bergalah. Sebab tu ulama' dia tak benarkan tuan-tuan dalam keadaan sekarang ni, makin kita moden tuan-tuan, dengan medsos macam-macam dan sebagainya, dengan cepat. Kadang-kadang dia baru dapat anak ke apa semua, dia terus up viral dalam Facebook. Dalam Facebook ramai pula tu tengok, anak siapa ni comelnya. Terus melalak tuan-tuan sampai ke malam. Sampai ke malam lalak budak tu. Kita pun ataupun kita tengok ni, budak siapa ni comelnya, ya Allah, putihnya. Terus melalak dia tuan-tuan sampai malam. Orang tu dah cabut lari dah. Tu kena penyakit ain. Lepas tu puji, tengok tu, Masya Allah, anak siapa ni comelnya. Sebab tu dalam ramai-ramai tengok tu tuan-tuan, ada boleh kena penyakit ain. Jangan suka duk viral-viral sangat. Budak-budak kecil yang comel-comel semua baru lahir tu, nanti dulu. Dan juga sebab tu memang tidak dianjurkan sangat secara kerap kita duk viralkan dalam FB tentang keluarga kita, tentang harta kita, tentang pangkat jawatan kita dan juga kejayaan kita. Ini kena ambil penting tuan-tuan. 4 perkara tu penting tuan-tuan. Jangan duk selalu viral sangat. Sebab dalam ramai-ramai tu bukan semua orang suka. Macam dia seorang boleh jalan Langkawi, kita pun boleh pergi Langkawi. Saya tengok tu. Tak, dalam ramai-ramai tuan-tuan bukannya suka. Sebab tu hati-hati dengan nikmat yang kita ada. Baik keluarga kita yang bahagia, baik harta yang kita ada, baik pangkat yang kita ada, dan juga kejayaan yang kita ada. Jangan suka-suka duk viral. Kerana setiap nikmat itu, kata Nabi SAW, mahsudun, ada orang yang hasad. Likullin ni'mah mahsudun, setiap nikmat yang kamu ada, yang Allah Ta'ala beri, hati-hati, kerana di sana ada orang yang hasad. Ada orang yang hasad.
Lepas tu jangan duk viral-viral sangat. Tahulah naik pangkat, naik grade. Amboi. Jangan tuan-tuan, ada orang yang hasad. Tahulah kebun banyak, sawit tengah mahal ni. Jangan duk viral-viral sangat. Dengan buah-buah sawit sekali dia selfie. Tak semua orang suka tuan-tuan. Lepas tu begitu juga dengan keluarga. Keluarga kita bahagia dan sebagainya, macam-macam. Itu hati-hati. Ada dalam keluarga, harta, kejayaan, pangkat, jangan duk suka-suka viral. Memang ulama tidak anjurkan. Sesekali tu biasalah tuan-tuan, tak ada masalah. Ini pun orang tengok pun jemu tuan-tuan. Orang tengok pun jemu. Tak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu bila hak puji tu, kesan kepada yang dipuji tu boleh makin lemah dia dalam amal ibadah. Menyebabkan dia tak semangat untuk amal ibadah. Sebab puji dengan berlebih-lebihan. Dan redha ia daripada dirinya. Dan redha ia daripada dirinya. Dan redha dengan keadaan diri dia lah. Setakat itu yang dia ada tu, dia redha lah, dia terima dia. Itu kesan kebinasaan untuk orang yang dipuji. Adapun jika sejahtera yang memuji dan yang dipuji daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Ini tuan-tuan kata ulama, keadaan yang boleh memuji dan yang dipuji. Jika orang yang memuji, orang yang dipuji selamat daripada yang disebutkan ni, maka tuan-tuan silakan, tak jadi masalah, tak ada larangan. Sebab tu kata Syekh Musannif rahimahullah ta'ala, adapun jika sejahtera maksudnya selamat. Dan adapun jika selamat yang memuji dan yang dipuji daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Tak kisahlah, silakan. Tak ada larangan pun jika selamatlah daripada orang yang memuji dan yang dipuji. Bahkan terkadang adalah ia sunnah. Malah kadang-kadang ia menjadi sunnah. Menjadi contoh yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamina la rajaha." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Imam Baihaqi mauqufan ala Umar radhiyallahu taala anhu. Mauquf maknanya hadis ini hadis mauquf daripada Sayyidina Umar. Beliau kata apa? Lau wuzina imanu Abi Bakrin, jika ditimbang iman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar lah, jika ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bi imanil alamin, dengan iman sekalian alam, iman seluruh makhluk ataupun iman manusia semuanya ada atas muka bumi ini, la rajaha, nescaya lebih berat ia iman Abu Bakar. Tuan-tuan bayangkan, Masya Allah, jika ditimbang semua iman manusia atas dunia ni, kemudian ditimbang hak sebelah lagi iman Sayyidina Abu Bakar, hak seorang je, maka la rajaha, nescaya iman Abu Bakar tu lebih berat Allah daripada iman seluruh manusia. Tuan-tuan bayangkan dahsyat macam mana iman Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu dia punya syurga tuan-tuan tak ada tolok bandingannya. Nilaian besar syurga tu tengok kepada kekuatan berat imannya. Tak, sebab tu Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai apa? As-Siddiq. Siddiq yang benar, kerana dia membenarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi SAW. Bila sampai berita dikhabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar yang Nabi kata malam tadi aku diperjalankan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku percaya. Bahkan jika dia kata naik ke langit, aku tetap akan percaya. Bukan senang tuan-tuan. Kerana itu yang kata iman. Dia membenarkan apa yang telah berlaku ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kuat iman dia. Begitu kuat iman dia. Itu Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan.
Sayyidina Umar gitu juga. Kuatnya iman dia tuan-tuan, sampaikan Nabi kata kalau kamu jalan satu jalan tu, syaitan tak jalan tersebut. Tu impak iman yang kuat. Kita bukan syaitan tak jalan, bertenggek kita. Bertenggek tuan-tuan, kat belakang, kat atas, kat bawah, dia ngempit. Syaitan takut dengan Sayyidina Umar. Syaitan duk takut dengan Sayyidina Umar sebab iman dia tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah. Dia makam sahabat ni sangat-sangat tinggi. Sampaikan kata ulama, para wali yang ada hari ni sampai hari kiamat pun tak akan menandingi kedudukan para sahabat. Tak akan menandingi tuan-tuan. Sebab lain kehidupan para sahabat ni. Itu keistimewaan kedudukan yang Allah Ta'ala beri kepada para sahabat Nabi SAW. Dan bersabda Nabi SAW, "Lau kana ba'di nabi," kalaulah selepas aku adalah ada Nabi lagi, lakana Umar ibn Al-Khattab. Nescaya Nabi selepas daripada aku tu adalah Sayyidina Umar. Kerana apa tuan-tuan? Ketinggian, kekuatan iman yang ada pada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sesungguhnya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memuji akan banyak daripada sahabat. Lepas tu Rasulullah SAW memuji ramai sahabat tuan-tuan. Ramai sahabat. Sebab apa? Kerana mengetahui ia akan bahawasanya yang demikian itu menambah ia pada rajin mereka itu. Sebab tu bila Nabi puji ramai di kalangan sahabat Nabi, sebab apa? Kerana baginda tahu dengan pujian tersebut ia menyebabkan mereka ni lebih rajin dalam ibadah. Bukan makin malas tuan-tuan. Tak. Nampak bagaimana Nabi SAW memuji para sahabat, menjadikan asbab sahabat bila dipuji maka makin rajin, makin kuat amal ibadah dia kepada Allah. Dan tiada menjadikan ia akan mereka itu membesarkan diri dan ujub. Dan tiada menjadikan ia akan pujian tu. Dengan asbab Nabi puji tu, sahabat tuan-tuan dia tak ambil kesan pun, tak menyebabkan dia tu ada sifat takabur ataupun ujub. Kerana apa? Dalam diri sahabat tak ada hubud dunia. Orang keji, orang hina, orang keji ke orang puji sama je sahabat. Nampak? Tak ada apa tu. Dalam hati dia tak ada apa melainkan Allah aja. La yanfa' wa la darar illa Allah. Tiada beri yang manfaat yang mudarat melainkan Allah. Semuanya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Semuanya Allah. Satu hari satu orang musuh ni dia nak bunuh Sayyidina Umar, dia bagi racun. Tapi dia tak bagi tahulah tu racun. Sayyidina Umar pun tengah buat kerja, tengah simen tuan-tuan, tengah baiki Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada satu orang tu dia bagi minum. Rupanya racun, tapi dia tak bagi tahu. Maka Sayyidina Umar pun tuan-tuan dia ambil air tu. Dia ambil air tu seperti biasa dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dia pun minum. Pom tuan-tuan. Terkejut orang yang bagi minum tadi, tak mati. Tak mati pula Umar ni. La ilaha illallah. Nampak? Dahsyat tuan-tuan. Dia punya iman dia, tauhid dia, akidah dia, syuhud dia hanya pada Allah, billah, dengan Allah. Tak ada yang lain. La yanfa' wa la darar illa Allah. Tiada apa yang boleh bagi manfaat mudarat melainkan Allah. Tapi jangan kita buat suka-suka tuan-tuan nak balik minum racun. Hatta racun tikus sekalipun. Menikus kita je. Sebab kita bukan makam dia. Kita belum berada makam seperti mana kedudukan makam para sahabat. Jauh lagi tuan-tuan, tak sama kedudukan kita. Kata ulama, kita dapat membenarkan kisah tersebut tu pun sudah memada dah tuan-tuan. Atau kita nak belajar tuan-tuan, nak membenarkan hadis-hadis Nabi SAW tu pun dah memada dah. Dah. Walaupun payah nak beramal, tapi kita percaya, yakin betul benda tu, apa yang disabdakan oleh Nabi pun Allah, itu pun dah betul dah. Itu pun dah bagus dah sangat dah tuan-tuan. Dan sayugia dan hendaklah.
Dan sayugia bagi mereka yang dipuji bahawa mengamat-amati ia pada kesudahan yang ditakuti. Apa yang seharusnya tuan-tuan diingat apabila dipuji. Ni kita ni kadang-kadang kita selalu orang puji kita, kena beringat tuan-tuan apa sepatutnya yang kena buat. Sewajarnya ketika mana dipuji, kata ulama, bila mana kita ni dipuji, maka kena lihat tuan-tuan, kena amati betul-betul, kena lihat dalam beberapa perkara. Kerana apa? Kerana terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Nauzubillah. Kena renung tuan-tuan, amati betul-betul. Kadang-kadang merenung kesudahan hidupnya yang ditakuti, kerana kadang-kadang ada orang tu baik tetapi dia punya endingnya, kesudahannya hidupnya tuan-tuan menjadi jahat. Menjadi jahat maksudnya apa? Su'ul khatimah. Nauzubillah. Sebab tu hati-hati. Apa yang harus kita ingat apabila dipuji. Kadang-kadang kita ni dalam keadaan baik, saleh, tapi kesudahan tu yang penting tuan-tuan. Sebab tu Nabi pernah menyatakan innamal a'malu bil awakhir. Yang paling penting tuan-tuan, amalan seseorang itu adalah ending tu, kesudahan tu. Itu yang sangat penting. Itu yang perlu kita renungkan tuan-tuan apabila dipuji. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan. Jadi bila kita renung bahawa segala pahala amal kebajikan boleh jadi binasa. Boleh jadi binasa. Habis dengan amal kebajikan yang kita buat, boleh hancur lebur tuan-tuan. Dan bahawa ingat ia akan kejahatan diri. Jadi bila mana kita dipuji, bila kita melihat, renung betul-betul, kita ambil duk ingat, kadang-kadang menjadi ingatan tuan-tuan dengan kejahatan tu maksudnya apa? Kejahatan diri kita sendiri. Akan daripada kejahatan diri sendiri kita minta lindung daripada Allah Ta'ala. Tak. Dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu, serta benci ia akan dia di dalam hatinya. Jadi menunjukkan perasaan tidak suka dengan pujian dan dibenci dengan hati dia. Sebab tu ulama-ulama memang dia tak suka tuan-tuan dipuji. Sebab tu kena renung, hati-hati. Apabila dipuji kena tengok betul-betul, renung betul-betul tentang perkara ini. Dan kepada ini menunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Usut turab fi wujuhil maddahin. Artinya genggam oleh kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan dia pada segala muka yang memuji. Nabi kata apa? Kamu duk ambil tanah, duk baling, lempar kepada orang yang puji kamu tu. Lempar dia, wujuhil maddahin, lemparkan tanah. Sebab apa? Nak jaga hati tu tuan-tuan. Lepas tu ulama dia tak suka orang puji. Sebab nak jaga hati ni susah. Ya, kadang-kadang boleh tepis. Dah masuk 5-6 kali orang puji, ya. Dah masuk juga tuan-tuan, termakan juga kadang-kadang. Sebab tu Nabi bagi ancaman, sampai Nabi kata apa? Duk ambil tanah, lempar ke muka orang yang memuji. Kalau boleh jangan puji. Jangan puji. Tak, supaya dia ada rasa benci dengan hatinya kepada orang yang memuji dia. Dia tak suka kepada pujian. Dia tidak suka kepada pujian. Tuan-tuan usahakan sampai kedudukan makam ni. Tak, kalau masih lagi ada suka pujian, mengharapkan orang puji, masih lagi hubur dunia. Tak ada pun hari ni orang puji aku, sedih lah. Dah up ke viral ke dalam FB lah, seorang pun tak ada like, sampai hati. Dia mengharapkan ada orang like tuan-tuan, hati masih ada hubud dunia. Hati. Tapi kalau orang lain pandang, kesian FB orang ni, kosong je, tak ada orang like. La ilaha illallah. Dia bagi kesian. Lepas tu hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak mengharapkan orang like, orang share, orang view, nak ramai tuan-tuan. Masih lagi ada hubud dunia.
Nampak syaitan halus tu tuan-tuan, dia masuk halus sangat, kita tak perasan benda ni. Sebab tu hati-hati tuan-tuan. Sampai tu kata ulama, kalau duk puji ni menyebabkan hati kita tak dapat jaga, menyebabkan ujub, menyebabkan sombong, maka duk ambil tanah lempar kepada muka orang yang memuji. Dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah tak kala dipuji akan dia. Tengok macam mana reaksi tuan-tuan Sayyidina Ali ketika mana dipuji. Karamallahu wajhah. Apa dia kata? Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Artinya, hai Allah, ampuni olehmu bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia. Oh ya Allah, ampunkanlah apa nama segala dosa-dosa aku. Hak dia puji tu, dia tak tahu aku ni macam mana. Kita pula bangga tuan-tuan. Ada orang puji kita, doa kita, angkat kita, itu Allah Ta'ala tutup aib kita. Cuba Allah Ta'ala buka aib kita tuan-tuan. Tak ada seorang pun nak like, tak ada seorang pun nak jadi follower kita. Jangan tuan-tuan. Sebab tu hati-hati. Sebab tu minta ampun, doa. Ini apa nama, Sayyidina Umar punya doa ataupun punya kata-kata yang mana bila mana dipuji, dia doa pada Allah, Allahumma fil lima la ya'lamun, ya Allah ampunkanlah segala dosaku ya Allah dengan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia. Dia puji aku tu, dia tak tahu aku sara mana ya Allah. Tak layak aku nak dapat pujian tersebut. Ampunkan ya Allah segala dosa-dosa aku, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia. Dan juga ya Allah, jangan engkau mengambil kesalahanku atas apa yang mereka puji. Jangan ambil kesalahan aku ke atas apa yang mereka puji tersebut. Jangan ambil ya Allah akan kesalahan tersebut. Ini harapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia. Allah, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Hak dia sangka aku macam ini, jadi aku akan lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Kalau dia kata aku ni seorang yang abid, yang kuat amal ibadah, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada orang yang lebih kuat lagi amal ibadah. Kalau dia kata aku ni suka bersedekah, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan yang itu aku suka bersedekah. Padahal 1 sen pun aku tak buat, aku tak bagi. Nampak? Allahu Akbar. Ini tuan-tuan kata ulama bagus dihafal. Dihafal dan dibaca tak kala mana bila orang duk puji kita. Orang duk puji kita, Allahumma fil lima la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kan ramai yang kena puji kat dalam Facebook kan. Upkan doa ni. Upkan doa ni tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita tak terkesan kepada pujian-pujian menyebabkan kita lemah dalam amal ibadah, menyebabkan kita boleh jadi takabur dan boleh menjadi kita ujub dengan perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Wallahu alam, sampai situ dulu. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memelihara kita tuan-tuan daripada sebarang perkara-perkara yang boleh merosakkan hati kita, menggelapkan hati kita, sampaikan kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala kuatkan iman kita, memberikan kita kekuatan tuan-tuan untuk tetap melakukan dan menambahkan amal soleh, ibadah, ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam usaha untuk bersihkan hati ini daripada perkara-perkara sifat mazmuah ini menjadi asbab tuan-tuan kita mendapat nazrah pandangan kasih sayang Allah, dan juga menjadi asbab kita mati husnul khatimah. Dan insya-Allah mudah-mudahan akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah panjang umur, kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang.